السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أنت سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kita dapat bersama-sama pada malam ini dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan hubbun nabi wa alamatuha. Hubbun Nabi wa alamatuh, yang disebut oleh Dr. Fadl Ilahi Zahir pada bab berkenaan dengan kasih sayang dan kecintaan kepada Nabi SAW. Hari itu kita berhenti pada bab para sahabat memelihara perjanjian dengan musuh, kerana mereka tidak melanggar perjanjian sebagaimana Yahudi melanggar perjanjian. Atas dasar mereka patuh dan taat kepada baginda Nabi SAW. Sebab itu kita berada pada ciri yang ketiga, mematuhi segala arahan dan meninggalkan larangan baginda. Hari ini pada kisah yang seterusnya, iaitu pada muka surat 69. Pada muka surat 69 berkenaan dengan para sahabat menahan diri daripada memakai kain sutra kerana berpegang teguh dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia, Al-Imam At-Tabari meriwayatkan bahawa ketika para pejuang Islam tiba di Yarmouk, mereka mengirim utusan kepada musuh untuk memberitahu, kami ingin berbincang dan berjumpa dengan ketua kalian. Biarkan kami datang berbincang dengannya. Utusan tadi menyampaikan mesej tersebut kepada mereka. Mereka pun memberi keizinan. Abu Ubaidah, Yazid bin Abi Sufyan, Al-Harith bin Hisham, Dirar bin Al-Azwar dan Abu Jandal bin Suhail. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka semua radhiyallahu ta'ala anhum. Diutus sebagai utusan. Pada waktu itu terdapat 30
buah khemah besar yang diperbuat daripada sutera. Kesemuanya milik adik kandung Raja Rom, iaitu yang bernama Tizraq. Ketika tiba di hadapan khemah besar tersebut, mereka enggan masuk ke dalamnya. Mereka berkata kepada Tizraq, tidak halal sutera bagi kami, engkaulah yang keluar. Tizraq pun berjalan di atas maidani yang terbentang luas. Berita itu sampai kepada Herakles, Raja Rom. Baginda bertitah, aku sudah sebut dari dulu lagi, ini permulaan kepada kehinaan. Hilanglah negeri Syam selepas ini. Celakalah orang-orang Rom gara-gara kelahiran pembawa sial ini, yang dimaksudkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, para sahabat berkata, tidak halal bagi kami untuk memasukinya. Adik Raja Rom, iaitu Tizraq, pun mengarahkan agar dibentang permaidani sutera untuk mereka. Para sahabat berkata, kami tidak akan duduk di atasnya. Tizraq akhirnya duduk bersama mereka di tempat yang mereka mahu. Berdepan dengan musuh tidak sekali mengubah pendirian para sahabat untuk tetap mengikuti ajaran kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kira sama ada keuntungan memihak kepada mereka ataupun pihak musuh. Juga tanpa melihat sama ada ia berkaitan hal kecil pada pandangan sebahagian orang yang lemah jiwa serta kurang akal dan imannya, ataupun berkaitan dengan hal yang besar. Mana mungkin mereka menyimpang dari mengikut baginda sedangkan mereka telah mendengar sabda baginda, kehinaan dan kecelakaan akan menimpa orang yang menyelisihi perintahku. Mereka bukan setakat mendengar hadis tersebut, bahkan mereka menghafal, memahami, mengambil iktibar dan sebaik-baiknya serta mempraktikkannya dalam kehidupan mereka. Alangkah baiknya andai umat zaman kita ini memahami hakikat ini. Allah telah mengikat kejayaan orang-orang Islam atau kekalahan mereka dengan beberapa perkara. Perkara paling penting utama ialah menurut ajaran baginda atau menyelisihinya. Siapa yang patuh dan taat pada baginda akan dikurniakan kemuliaan dan kekuasaan. Siapa yang menyelisihi baginda pasti menerima kehinaan dan kecelakaan. Semoga dengan memahami dan mengambil iktibar daripada hakikat ini dalam kehidupan dapat mengeluarkan orang-orang Islam daripada kehinaan dan kesia-siaan. Baik, kita berbalik kepada kisah kita ini yang agak menarik. Para sahabat menerima perintah Allah Azza wa Jalla dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang rela dan hati yang redha. Kalau kisah yang kita baca sebelum daripada ini, bagaimana diperintahkan supaya arak itu sendiri dituang, dibuang, maka mereka pun buang kerana mengikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh mereka menjaga hubungan dengan musuh dengan mentaati perjanjian. Mereka juga mentaati perjanjian, dan apa yang kita baca kisah sebelum daripada ini, mereka telah berada pada saat peperangan, tetapi apabila dibaca kepada mereka hadis berkenaan dengan tepati perjanjian, mereka sanggup meletakkan pedang mereka sendiri. Dan pada kali ini kita baca berkenaan dengan kain sutera. Bukan dipakai pun, tapi mereka tidak masuk ke dalam khemah-khemah yang dibuat dengan kain sutera. Padahal mereka boleh masuk. Mereka boleh masuk saja, mereka boleh duduk atas kain sutera tersebut. Tapi mereka ada mendengar larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkan pakaian sutera ini bagi lelaki.
seorang raja yang menyambut mereka, pembesar yang menyambut mereka. Mereka tidak tunduk dengan kekayaan dan kekuasaan yang ada kepada para pembesar tersebut. Malahan para sahabat yang dikirimkan tadi, mereka suruh pembesar itu keluar daripada khemah supaya berbincang dengan kami. Yang kita baca dari riwayat yang lain tadi, apabila permaidani itu dihamparkan daripada sutera, mereka tidak mahu duduk di atas permaidani itu, karena mereka mengingat kepada arahan yang dikeluarkan oleh Nabi SAW. Ini merupakan sifat orang Islam yang tidak akan berubah sampai bila-bila kalau pegang betul-betul ajaran ini. Bukan bermakna kita disuruh bermusuh dengan orang yang bukan Islam tanpa kita menghormati mereka. Kita hormat mereka kerana mereka juga manusia yang hidup di atas muka bumi Allah ini. Walaupun orang yang agama yang lain selain daripada Islam ini, mereka tidak diradai oleh Allah, kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna ad-dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala redha itu Islam. Allah Ta'ala tak redha dengan mereka walaupun mereka buat baik, tapi oleh kerana mereka tidak ada akidah yang betul. Kita tidak angkat sewenang-wenang orang yang bukan Islam menjadi pemimpin kerana mereka tidak ada akidah. Allah Ta'ala telah menyebut dalam Al-Quran, wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Hamba abdi, wala abdun mu'min, yang mu'min, khairum min musyrik, lebih baik daripada orang musyrik, walau a'jabakum, walaupun kamu sendiri takjub kepada orang yang bukan Islam dengan kepimpinannya, kehebatannya, jaga ekonominya, jaga negaranya yang mungkin tidak rasuah. Tapi orang mukmin yang bermasalah itu, kan dia tu mukmin, dia tidak kafir, dia mukmin, dia lebih baik walaupun dia seorang hamba abdi, nak banding dengan orang yang tidak ada akidah. Ini prinsip agama. Bukan kata kita tidak dibenarkan untuk berkawan dengan orang yang bukan Islam. Tidak, kita dibenarkan untuk berkawan, tetapi di dalam perkara-perkara yang tertentu sahaja. Apabila datangnya Christmas, datangnya awal tahun, saya nampak orang Islam lebih sakan sambut nak banding dengan orang bukan Islam. Sambut awal tahun yang memang tidak ada apa pun, malahan perkara tersebut boleh menjejaskan akidah. Awal tahun Masihi, apa yang ada pada kelahiran Nabi Isa alaihissalam? Memang Nabi Isa dilahirkan dengan kehebatan yang luar biasa. Nabi Isa juga Nabi kita, Nabi kita juga, tetapi kita menolak sebarang perkara yang mengagung-agungkan orang lebih pada hak. Kita tidak mahu sama dengan orang Nasrani, orang Kristian yang mengagungkan Nabi Isa sehingga mengangkat Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Kita tak buat kerja gitu. Oleh kerana itu Nabi Muhammad SAW melarang umat dia memuji dia berlebih-lebihan, walaupun puji Nabi itu satu perkara yang baik. Dan Nabi SAW suruh umat dia ini memuji dengan cara Allah Ta'ala puji, dan berselawat dengan cara Allah Ta'ala suruh berselawat. Kita tidak berselawat dengan cara yang lain selain daripada cara yang diajar oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kerana apa? Kerana kita tidak mengangkat Nabi berlebih-lebihan. Tidak. Kita tidak angkat Nabi sampai satu tahap mendewa-dewakan sehingga jadi bukan manusia. Kita kena ingat bahawa Nabi itu manusia.
yang disebut oleh Allah Ta'ala sendiri. Qul innama, katakanlah wahai Muhammad, innama, sesungguhnya hanya senyaku ni, ana basyarum mislukum, aku merupakan manusia sama macam kamu, yuha ilaik, tapi yang jadi tidak sama apabila aku diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu jadi Nabi. Dalam bab ini kita kena ingat, kalau kita tengok para sahabat ni, kalau sahabat nak toleransi orang ini duk sebut toleransi, sama-sama agama ni kita kena ada toleransi lah. Toleransi, jangan sampai gadai prinsip agama yang kita pegang ini. Apa keperluan kita mengucapkan Merry Christmas? Apa keperluan? Kalau setakat selamat begitu tu, bolehlah tahan. Tu pun tak payah. Tak payah lah kita sebut, apa khabar gini, sihat, hari raya awak gini, boleh tak ada masalah. Ya kita duk lebih-lebih duk main buat poster, duk main apa ni, Merry Christmas, mari Difabali, Happy Difabali. Kerja siapa tu? Kerja orang politik kan? Ni marah orang politik saya ni. Oh, marah sungguh. Oh. Berasak marah orang politik. Kita nak tengok banner tepi-tepi jalan, tidak banner orang politik. Happy Deepavali dah. Oh, kita kena jagalah semua ni rakyat kita. Bab jaga rakyat ni, kalau kita tak ucap ke dia pun dia tak ada apa pun. Kita buat pergi rumah dia beras guni ke makanan ke, kalau kita pandai jaga perut rakyat tu, insya-Allah lah boleh duduk 40 tahun 50 tahun kita jadi wakil rakyat lagi. Rakyat pun kenal dia ni jenis turun padang ni, jenis lambat orang rumah bocor sikit pun dia mari. Tapi kalau hari ni rumah bocor ni ramai orang mari ni sebab nak pilih raya ni. Kita sebut terang-terang lah, senang. Kan tuan-tuan marah saya sebut gitu. Betul lah. Ramai-ramai orang mari ada lah. Orang tu marah orang. Siapa atap letak rumah bocor tu berlapis-lapis. Kawan ni buat mari atap, orang ni buat mari atap. Sebab apa? Sebab nak pilih pemimpin. Ini semua tipu daya dunia. Ingat para pemimpin, kamu akan ditanya di hadapan Allah Ta'ala di hari akhirat. Akan ditanya di hadapan Allah Ta'ala di hari akhirat. Atas muka dunia ni mungkin boleh sembunyilah. Orang tak jumpa cari file rasuah ke, file apa ke, salah laku ke, orang tak jumpa cari. Sebab apa? Pandai kita sembunyi. Tetapi di hadapan Allah Ta'ala di hari akhirat tak boleh nak sembunyi lah. Sebab ni, waqalu li juludihim lima syahidtum alaina, kulit kita yang akan menjadi saksi di atas apa yang kita buat. Tak kira mu ni parti mana, pemimpin mana, tahap setarak mana sekalipun, namalah depan Datuk ke Tan Sri ke apa ke, tak kira, akan dipersoaljawab di hadapan Allah Ta'ala di hari akhirat dengan kepimpinan yang kamu pimpin. Disebut oleh Nabi SAW, Nabi sebut apa? Nabi sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Setiap kamu pemimpin dan kamu akan ditanya berkenaan dengan apa yang kamu pimpin. Tu wajib kena tanya. Kita pun hak jadi pemimpin masjid pun akan ditanya, hak jadi pemimpin keluarga pun akan ditanya, pemimpin masyarakat pun akan ditanya. Semua kita, hatta kita pemimpin kepada diri kita pun akan ditanya. Tak terlepas dengan pertanyaan dan soal jawab ni. Tak ada seorang pun tak boleh terlepas. Bila dia diberi amanah untuk memimpin, maka dia akan memikul amanah tersebut. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi terang kalau kita baca kisah ni, hal agama tak ada kompromi. Kok-koklah sahabat ni nak kata tak apalah, kita duduklah sekali sini, dah orang jemput kita dah, susah dia nak pergi tempat lain dah, kita pakai duduk lah, tak ada. Semua sahabat 4, 5, 6 orang ni, berapa orang duk pergi ni yang kita sebut tadi tu? Seorang
nama Abu Ubaidah, orang Yazid Al-Harith, 3 Dirar ibn Abu Azwar, Abu Jandal, lebih kurang 4 orang 5 orang sahabat bersepakat mereka tak masuk sebab mereka mempertahankan hak Nabi SAW. Kalau kita lah duduk keadaan begini, kita kata apa, benda sutera ni kecil je, mana tahu dengan kita toleransi dengan dia tu dia boleh jadi masuk Islam. Itu alasan kita hari ni, itu alasan kita. Mana tahu dengan akhlak kita, dengan apa yang kita ada ni, dia boleh jadi masuk Islam. Oh, jadi akhlak tu nombor 1, akidah tu nombor 2. Dia letak akidah dulu. Akidah nombor 1. Benda ni berkaitan dengan akidah ataupun tidak. Itu nombor 1 sekali. Sebab tu kita kena tahu benda-benda begini. Apabila baru ni banjir, kita kata tak banjir, orang bukan Islam bila banjir ni dia pun panggil orang Islam, marilah duduklah, dia kata di tempat-tempat ibadah dia. Boleh kita nak dapat perlindungan, kita boleh duduklah, tak ada masalah pun, bukan tak boleh duduk. Tapi kalau di tempat lain, kita duduk tempat lain. Baik macam mana pun orang bukan Islam ni buat ihsan macam mana pun dia dengan kita, orang panggil baiknya dia dengan kita tu tak boleh bola perut, orang panggil. Faham tak bahasa tu tak? Tak boleh letak dalam perut. Baik setakat baik sebagai hubungan manusia sudah lah. Ni baik sampai tahap tak bolehlah saya malu ke dia, malu tak? Malu kita kena balas balik ni apa dia buat ni. Kita pergi basuh kuil dia ke. Dia basuh masjid kita, cuci-cuci habis dah. Ramai-ramai puak dia tu. Kita pergi tolong basuh lah kuil dia. Sebab apa? Sebab nilaian sifat manusia tu, kita dengan dia tu, nak nampak akhlak kita okey. Kita pergi basuh tu, tentu dah tempat tu tempat orang buat syirik. Situ tu jangan duduk sama tempat tu dengan masjid lain. Kita nak balas budi dia, kita boleh buat macam-macam lagi. Bagi duit ke dia, jamu panggil makan. Dan masjid suci dah, air pun bersih dah, semua sekali dah. Kita sembelih lembu lah seekor. Tak mari pula sembelih lembu dah. Sembelih kambing lah, sembelih kambing. Sembelih ayam ke, hak dia makan lah. Ataupun sayur-sayur, ulam-ulam ke apa ke, panggil lah mari. Bagi hadiah lah sikit ke dia. Bagi hadiah sikit ke apa ke ni, tanda awak semua sekali ni. Itu cara hak terbaik. Daripada kita balas, kita kena pergi basuh lah kuil dia. Kesan tu, hebat kesan tu. Kita fikir kesan itu. Kalau kita buka sangat, kata benda tu okey, tak apa, tak ada masalah. Kalau kita buka benda tu, dia jadi makin teruk. Makin teruk lah. Buat-buatnya satu hari nanti jiran kita ni pera khinzir. Dia kata tolong jagalah khinzir saya ni, saya nak pergi Kuala Lumpur. Tak ada salah kita buat ihsan pada khinzir ni. Nak sebut babi dalam masjid, khinzir kenal tak khinzir tak? Kita tak makan ustaz, kita tolong jaga. Sebab apa? Sebab tuan pergi Kuala Lumpur 2-3 hari. Dia akan jadi gitu. Makin lama makin melarat, sebab apa? Nak toleransi. Dan toleransi inilah yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh, beberapa orang tokoh-tokoh agama di peringkat antarabangsa, sehingga mereka berjaya meletakkan bahawa Tuhan ini menjelma pada semua agama. Tuan-tuan tak percaya, tuan tengoklah satu hari nanti. Usaha ke arah tu ada. Maknanya Tuhan ni menjelma pada semua agama,
Agama Hindu pun Tuhan satu, agama Kristian pun Tuhan satu, Buddha pun semua Tuhan satu. Maka kita sepakat berpegang dengan Tuhan yang satu. Cuma cara kita nak pergi dekat Tuhan je berbeza. Lalu kita tak payah bergaduh lah. Kita menghormati dia, raya kita dia boleh raya dia pun boleh raya. Sebab apa? Kita adalah Tuhan ini menjelma pada semua agama. Dia akan jadi begitu. Dan itulah yang dilaungkan di tanah Arab pada hari ini berkenaan dengan toleransi di antara semua agama. Kerja siapa ni? Kerja barat. Siapa dia hak jadi tukang promosikan benda ni? Ulama-ulama peringkat dunia juga. Yang kita nampak cakapnya hebat, syarahannya okey semua sekali, tapi mereka inilah yang mempromosi benda ni. 2, 3, 4. Sebab tu saya kata dunia zaman dah ni kita terima maklumat, kita kena banyak tapis. Banyak tapis. Selagi mana seseorang itu berpegang dengan akidah yang betul, dia tidak akan nampak benda-benda begini. Dia akan nampak hak betul je. Tu yang penting kita mengaji akidah ni. Akidah tu nak ambil daripada mana? Ambil daripada Quran, akidah Al-Quran. Bermakna kalau orang mengaji tafsir Al-Quran, orang tahu akidah Al-Quran, dia tidak akan terpesong. Sebab Quran yang mengajarkan hubungan kita dengan orang kafir ni macam mana, hak dia lagu mana, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tu semua diajar oleh Al-Quran. Adakah Nabi putus hubungan langsung? Nabi tak. Tengok Nabi. Pada jenazah Yahudi lalu kan Nabi berdiri juga. Bukan Nabi hormat pada dia tu sebagai Yahudi. Dah. Hormat sebagai dia tu manusia. Bermakna ihsan kita dan dengan sifat manusia sama manusia tu kena ada. Orang kafir contoh duduk sekali dengan kita dalam kampung, dia susah. Ada juga hak susah. Susah dia cari besi buruk je. Hidup dia tu cari besi buruk gitu je. Makan pun tak cukup, tapi dia tu bukan Islam. Adakah kita kata biar mampu dia lah kafir? Tak boleh. Kita kena tolong dia. Kita kena tolong dia. Tolong beri duit ke dia, tolong beri makanan. Sebab apa? Sebab ihsan. Oleh kerana kita tolong dia banyak-banyak sangat, satu hari dia pun panggil lah, marilah, mari di rumah, dia kata. Nak buat apa? Kita ada majlis kerakyaan sikit. Untuk apa? Untuk dewa ni, marilah, dia kata. Mari makan sudahlah, dia kata. Tak apalah tarai dewa kami pun, biar kami semayang je, tapi mari sudahlah. Apa hukum kita pergi? Di saat itulah kita diuji keimanan kita. Kita kata minta maaf, bab ni saya tak boleh, sebab agama saya larang. Saya tetap buat baik dengan awak sampai bila-bila, tapi kalau bab ni yang melibatkan pegangan saya tak boleh duduk sekali. Dia kata saya boleh duduk sekali, awak tak apa, sebab agama awak ajar begitu, agama saya tak ajar begitu. Senang. Lepas pada tu nak boikot kita ke tak berkawan dengan kita tu, dia punya pasal. Orang kita pelik hari ni. Sama-sama Islam lah musuh yang paling kuat, dengan hak kafir itulah paling baik sekali. Kita kena kaji kembali istilah al-wala wal bara, ketaatan dan kebencian kita. Ketaatan satu, dan juga kebencian kita sejauh mana. Ketaatan kita dipanggil sebagai wala. Wala tu lagu mana? Kepada siapa yang perlu kita wala? Kita kena tahu benda tu. Kalau orang kata basuh kuih je ustaz, bukan apa pun, tak kira lah apa dia pun. Kawan saya di Thailand sebut, dia kata ada seorang ustaz tu dipanggil lah satu majlis. Majlis ni lah raja apa semua sekali ada ni. Ustaz tu boleh berdoa, dia kata ni, dengan berkat ni, dengan berkat berhala tu, dengan berkat berhala tu begini. Oh, ramai orang marah. Budak tu cerita pada saya lah, dia boleh berdoa begitu. Sebab apa? Sebab Tok Sami tu berdoa juga pada kita. Tok Sami tu berdoa juga pada kita. Jadi kita kena berdoa jugalah ke dia, supaya dia selamat, supaya dia sihat. Tak ada doa untuk orang kafir, tak ada.
Ini prinsip agama yang perlu kita faham, dan inilah prinsip para sahabat laki sahih. Ini soal prinsip, soal akidah, soal pegangan yang tidak boleh dijual beli. Nabi berprinsip, orang paling berprinsip atas muka dunia ini. Dan Nabi lah orang yang bertoleransi dengan orang-orang yang disebut sebagai musyrik dalam bab-bab yang tertentu. Abdullah bin Uraiqid, penunjuk jalan sewaktu peristiwa hijrah Nabi bersama Abu Bakar, dia bukan Islam. Abdullah bin Uraiqid ini bukan Islam. Oleh kerana dia tahu jalan, Nabi buat perjanjian dengan dia. Sebab dia tak khianat. Dia tak khianat. Suraqah bin Malik yang belum Islam lagi pada ketika itu, nak bunuh Nabi. Dia jatuh, kuda dia jatuh, ditarik oleh Nabi SAW. Cerita riwayat yang panjang. Nabi tolong. Malahan bapa saudara Nabi sendiri pun, yang Nabi hidup dalam rumah dia, walaupun Nabi dilantik menjadi Nabi, Nabi terus bergaul dengan dia, Nabi terus buat baik dengan dia, Nabi sentiasa dakwah dia, sentiasa ajak dia kepada Islam. Walaupun dia itu matilah keadaan musyrik, Nabi bersedih dengan kematian dia kerana matilah keadaan musyrik. Tetapi apabila Abu Talib mari nak suruh Nabi perlahan sikit dakwah ni, kerana tuntutan daripada musyrikin Mekah, Nabi SAW tidak terima tuntutan tersebut. Dengan perkataan yang semua orang tahu, Nabi kata, kalau ambil matahari letak sebelah tangan kananku, bulan letak sebelah tangan kiri aku, nak suruh aku berhenti ni tak sama sekali. Itu benda yang dijawab oleh Nabi SAW. Prinsipnya pada surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini prinsip. Kamu agama kamu, aku agama aku. Tak ada dak campur, nak buat apa tu ikutmu. Prinsip kita tu. Dia nak suruh kita buat macam dia, tak boleh lah. Sebab kita ada prinsip kita. Ini saya heran sungguh tengok dah. Heran. Nak undi punya pasar ni, pakaian pun macam dia dah. Masuk di kuil tu, kuil Hindu apa semua, Sikh apa tu, Tok Sami dia pun marilah ni. Kondisi pada binawan begitu. Dia baca apa tak tahu. Bunyi lebih kurang gitu lah. Tengok orang politik tu, dia tengok dia pun ambil kapur calik tu, ambil kopra atas kepala. Dia sarjan 3 lain lah, atau kopra atas kepala, buat gitu. Lepas tu masuk pemimpin politik lain, tadi baru pakai songkok sebab majlis orang Islam, buang songkok letak atas kereta, letak cara-cara tu, tukar baju jadi Punjabi apa, masuk dalam kuih pula merah pula atas dahi pula satu lagi. Sebab apa? Tak boleh kita keluarga Malaysia, kita satu Malaysia. Kepala bapak dia gerang juga, minta maaf lah, keluar benda yang tak patut keluar, tapi itulah yang duk terpendam dalam hati selama ni untuk orang politik yang tak reti prinsip akidah ini. Bismillah. Sebab tu saya dalam bab ni minta maaf lah. Orang nak marah dalam bab ni marah, sebab saya bercakap masalah akidah. Masalah akidah. Boleh berpeluk dengan orang yang bukan tak sepatutnya berpeluk. Mana berpeluk ni tak apa, tak ada masalah dengan siapa pun. Tapi nampak dengan dia tu nampak, oh toleransi sungguh. Tapi bila bab Islam je, tak boleh. Bab orang Islam je masalah. Kenapa jadi gitu kita? Kenapa? Kelemahan di mana kita sebenarnya? Di mana? Alhamdulillah negeri kita Perlis ni dibenarkan rapat mengikut sejadah masing-masing. Kalau makin rapat tuan-tuan letak sejadah tu, makin rapat lah sah tu. Cuma tuan-tuan nak rapat ke tak, tuan-tuan punya pasal lah. Nah, tu jalan yang dibukakan oleh pemerintah, ulul amri. Kita kena ambil kesempatan lah. Sebab fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah.
Di antara sempurnanya solat ni itu betulkan sah. Sebut je kita nak betul sah, nak rapat sah semua ni, bising lah bising. Kih pun naik mendadak je. Mari jawab konsert apa semua sekali, anugerah juara lagu lah, anugerah berita hairan, berita hairan bro, berita harian lah, macam-macam jenis bercampur aduk. Tu boleh jadi corona, boleh jadi Islam, boleh jadi. Dia pandai cari masjid. Corona ni boleh jadi. Dia pandai cari masjid, dia pandai cari tok lebah, dia pandai cari orang mengaji, dia pandai pergi buat umrah di Mekah, dia pandai buat umrah di Madinah. Dia tak pandai nak pergi di Riyadh ni, dia tak erti. Boleh jadi begitu, boleh jadi. Bagus sungguh corona ni. Apa sebenarnya? Apa sebenarnya? Alhamdulillah, kita di Perlis ni mendahului negeri lain dalam bab ni. Kita dahului negeri lain. Orang lain 1 meter, kita cuba nak rapatkan. Sebab kita tidak mahu terbiasa dengan renggang. Sehingga tuan-tuan, ada orang kita bercakap, dia kata baik renggang gini selesa, dia kata semayang selesa. Kita kata sebab apa Pak Haji selesa? Kadang-kadang orang sebelah kita ni bau rokok, bau petai apa, dia kata kalau renggang gini tak bau. Tengok dia mula dah bercakap selesa dengan tidak melaksanakan apa yang Nabi sebut. Sepatutnya pihak pemerintah kena pandang ini sebagai benda yang besar, bukan benda yang kecil. Tuan-tuan, mari malam ni 2 dos semua dah. Bini seorang je, dos 2. Patut nak padan dengan 2 dos tu, 2 orang lah. Bini marah ke perempuan dah bergurau ya Pak Cik. Nah, kita ni 2 dos, hak 3 pun ada dos ni. Saya tak 3 tak dah 2 dos. 3 dos lah. 3 dos, ada hak 3 dos. Dah kata dos tu tak dalam vaksin dalam tubuh ni supaya kena corona dalam tubuh ni. Vaksin ni dia kata untuk scan corona. Sebab orang yang divaksin kena virus ini kurang dia punya efek, dia nak banding dengan orang yang tak kena, orang yang tak vaksin. Itu betul kajian dia. Tapi apa perlu jarak? Apa perlu? Dah masuk 2 dos belaka dah. Lepas tu senaraikan, kerajaan senaraikan daripada kena vaksin tu sampai ke hari ni berapa orang ahli masjid yang kena nak banding dengan ahli lain. Sejak vaksin darah vaksin boleh mari masjid ni senaraikan orang yang mati dengan sebab masjid ni merebak. Tak ada lagi. Hak dulu tu ada lah mula-mula. Hak vaksin tak berjumpa lagi tu. Masuk dengan test suhunya, masuk dengan 2 vaksinnya. Apa perlu untuk jarak-jarak? Apa perlu? Fikir sendiri ya. Saya nak kata banyak-banyak pun tak kira. Orang kata saya macam-macam pula. Letih juga gitu. Aduh. Jadi ustaz ni letih. Kata pun tak kena, kata pun kena. Tapi baik kita kata. Sebab apa? Dia tak kena dapat Allah. Kena dengan manusia tak apa. Tak ada masalah. Manusia nak buat apa pun, tapi hak kena dapat Allah. Hak tu kita takut. Dan kita tak setuju langsung dengan pemalsuan CJ. Kita kata hak palsu. Bagaimana orang yang memalsukan sampai terlibat dengan virus di Mekah tu, rupa-rupanya bila cek ni orang tak vaksin rupanya pergi. Itu sebenarnya benda yang tak baik. Kerana dia tu menyebabkan habis sistem orang nak pergi ke Mekah ni lumpuh. Tuan-tuan tahu, flight charter ni daripada bulan 11 sampai ke bulan 3 penuh hari-hari. Ada jadual dengan saya, boleh tengok. Orang pergi ke Mekah ni hari-hari. Syarikat travel tu baru nak naik, baru ni duduk sini dah air tu duduk sini dah, ngantuk sikit lemah mampu kerah. Buka umrah tu duduk gitu, boleh nyawa kat mulut. Lah ni tak tahulah nak nyawa kat mana, tak tahulah. Walaupun tak rugi, tapi duit tu nak rolling. Dia meniaga, kesian depa. Sampai depa atau memorandum pada Pertuan Agong atau memorandum pada kerajaan. Kita tahu benda ni amat-amat bahaya,
tapi selesaikan dengan cara baik. Yang penting lagi, Saudi kata kami tak ada Omicron. Kami duk ada hak biasa-biasa je. Corona dia kata. Hak duk naik kes ni. Omicron tu mari pada Malaysia. Malaysia kata Omicron mari pada Saudi, pening kepala kita. Boleh jadi ayah pain buat mari Omicron ni, boleh jadi. Kerajaan langit. Baiklah. Berapa minit lagi? Oh, 9 minit lagi. Sedang boleh. Baik. Jadi sahabat ni bukan setakat dia dengar perkataan Nabi, bukan setakat dia hafal, tapi menjadi amalan dia. Inilah yang kita sebut sebagai sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Itu yang mesti ada pada seorang mukmin apabila mendengar arahan Nabi SAW. Mereka tidak akan lari daripada arahan tersebut, walaupun keadaan dia macam mana sekalipun, dia tak lari. Sebab dia lebih rela hidup atas muka dunia ni, tak dipuji oleh manusia pun tak apalah, dibenci oleh orang pun tak apalah. Yang mereka penting arahan Nabi dan bersama dengan Nabi SAW di hari akhirat. Itu yang mereka capai dalam kehidupan mereka. Jadi benda tu kena adalah jiwa kita. Sebagai kesimpulan kita mengaji pada malam ni, prinsip itu kita kena pegang sampai ke mati. Dan akidah kita kena mengaji, biar kita kenal siapa musuh kita sebenar dan siapa kawan kita sebenar hidup atas muka dunia. Musuh kita Yahudi Nasara dan kuncu-kuncunya. Sebabnya walam tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walam tarda ankal yahud, tidak redha Yahudi Nasara kecuali orang ikut cara mereka, hatta tattabi'a millatahum, ikut millah cara dia. Maka dia musuh kita selama-lamanya. Baik macam mana pun dia, hebat macam mana pun dia tetap musuh. Tetapi orang mukmin yang mengucap 2 kalimah syahadah, dia sahabat kita selama-lamanya. Walaupun dia ada perangai, kita boleh ubah perangai dia. Dia ada akhlak yang tidak baik, kita boleh ajar dia akhlak yang baik. Tapi dia ada akidah yang betul, yang mungkin insya-Allah Allah Ta'ala akan memperkuatkan akidah dia dengan asbab kita yang beritahu benda-benda yang baik kepada dia. Mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala. Kita berhenti setakat itu insya-Allah. Kuliah sekali lagi kita akan sambung. Para sahabat bersegera menanggalkan sandal ataupun selipar ketika solat apabila melihat Nabi menanggalkannya dalam sembahyang baginda. Jadi kita akan baca ni insya-Allah tanda kepatuhan sahabat kepada Nabi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri